Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan karuniaan daripada Allah. Dapat lagi kita meneruskan lagi muzakarah kitab penawar bagi hati di dalam siri pengajian kita secara online, pengajian takmir daerah Kelang, di mana pada malam ini kita masuk kepada bahagian yang ketiga daripada kitab penawar bagi hati ini, di mana kitab yang ketiga ini, bahagian yang ketiga ini merupakan bahagian penjelasan berkaitan dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita hiaskan di dalam hati sanubari setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan dengan tahli ataupun tahliyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menuntutkan kepada kita supaya kita membersihkan yang zahir, membersihkan yang batin. Ini dinamakan takhalli ataupun takhliyah. Ini perjalanan. Maknanya perlu kita tahu stepnya di dalam ilmu tasawuf ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita membersihkan diri kita. Yang mana diri kita ini ada zahir, ada batin. Maka membersihkan ini daripada kotoran-kotoran maksiat pada zahir dan batin, ianya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan dengan takhalli ataupun takhliyah. Bersihkan dulu. Kosongkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Kosongkan diri kita daripada segala perkara-perkara maksiat, sama ada pada zahir dan juga batin. Maka oleh yang demikian, di dalam kitab penawar bagi hati meletakkan pada bahagian yang pertama, iaitulah membersihkan yang zahir, anggota yang zahir, yang tujuh, iaitulah jaga mata daripada melihat perkara-perkara yang haram, jaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang haram, jaga lidah daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang diharam, yang dilarang, jaga perut daripada memasukkan makanan-makanan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga faraj daripada melakukan perkara-perkara yang diharam, jaga tangan dan juga jaga kaki daripada perkara-perkara yang haram. Itu tujuh anggota zahir yang perlu kita bersihkan. Maka dimuatkan di dalam
kitab penawar bagi hati pada kitab yang pertama ataupun bahagian yang pertama di dalam kitab tersebut. Kemudian bahagian yang kedua kita beralih setelah mana 7 bab kita belajar, beralih pula kepada penyucian daripada maksiat batin pula. Maka 10 bab pada pembersihan hati kita daripada daki-daki maksiat yang batin. 10 bab. Suka makan, tomok kepada makan, suka bercakap, marah dan lain-lain seterusnya yang telah kita belajar pada pertemuan kita yang lalu, iaitulah berkaitan dengan sifat riya. Maka ini ialah proses supaya kita dapat membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini pula pengarang kita yang mana kita nak baca sekejap lagi, iaitulah pada bahagian yang ketiga, kitab yang ketiga, iaitulah pada menyatakan segala perangai-perangai ataupun sifat-sifat yang dipuji, yang mahmudah. Ini masuk pula pada bahagian tahalli, tahliyah, iaitulah kita perlu menghiaskan diri kita pula dengan kecantikan-kecantikan yang dikatakan dengan sifat-sifat mazmumah. Teorinya, apa ni kita panggil bandingannya, seperti kita nak keluar ke mana-mana, maka perlulah kita mandi terlebih dahulu, iaitulah membersihkan anggota kita daripada kotoran-kotoran, barulah kita hiaskan. Itu yang pertama tu, membersihkan, dinamakan dengan takhalli. Barulah kita hiaskan dengan pakaian, dengan minyak atarnya. Itu dinamakan tahalli ataupun tahliyah. Apa ni tahliyah? Itu tahalli, tahliyah, menghiasi diri kita dengan kecantikan-kecantikan. Maka di sini pun sama. Kita telah belajar hak buruk, perkara-perkara yang perlu kita hindari, yang perlu kita bersihkan, yang dinamakan dengan iaitulah takhalli. Maka pada malam ini pula pada bahagian yang ketiga yang nak menceritakan pula berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah yang mana masuk pada bahagian tahalli, iaitu kita perlu hiaskan diri kita dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pengarang rahimahullahu taala, kitab yang ketiga, bahagian yang ketiga, pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Nak menerangkan pula pada bahagian yang ketiga ini, kitab yang ketiga dikatakan dengan kitab kerana ghalibnya di dalam kitab ini maksudnya ada bab, ada fasal. Maka kitab ini merujukkan kepada tajuk yang besar. Bukan bermakna kitab penawar bagi hati ni ada 3 kitab di dalamnya. Tidak, satulah penawar bagi hati. Akan tetapi di dalam kitab ini ada tajuk-tajuk yang besar. Tajuk yang besar yang pertama berkaitan dengan jaga anggota zahir. Tajuk besar yang kedua menyatakan berkaitan dengan sifat mazmumah. Ini tajuk besar yang ketiga pada menyatakan sifat-sifat mahmudah, iaitulah sifat-sifat yang dipuji pada agama kita. Maka kata pengarang rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu, hei mereka-mereka yang menuntut kejayaan dunia dan akhirat, hei penuntut-penuntut ilmu, ketahui olehmu bahawasanya perangai yang dipuji itu banyak. Dia kata sifat-sifat yang dipuji ni banyak, banyak, lalu tu dah banyak, dan menyebut oleh hamba, iaitulah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, dah
teramat banyak, maknanya sifat-sifat yang dipuji oleh agama kita, sifat-sifat mahmudah tu banyak. Nak sebut semua ke tak? Lalu katanya, dan menyebut oleh hamba di sini, di dalam kitab penawar bagi hati karangan hamba ni lah, akan 10 perkara saja. Hanya nak sebut 10 saja. Sungguh pun begitu, bukan 10 ni sifat-sifat mahmudah. Banyak lagi sifat-sifat mahmudah, sifat hati yang dipuji oleh agama, oleh syarak. Akan tetapi hamba nak sebutlah di sini 10 sifat saja. Sebab apa nak muatkan 10 saja? Tak muatkan banyak lagi. Kerana mengikut akan Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in, yakni di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Nak ikut maknanya sebagaimana yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in beliau. Di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 asas agama yang disebutkan di dalam kitab Imam Al-Ghazali. Maka di dalam kitab tersebut, Imam Al-Ghazali di dalam kitab tersebut disebutkan 10. Maka di dalam kitab ini juga, di dalam kitab penawar bagi hati ini juga, Syekh Abdul Qadir memuatkan 10 sifat-sifat mahmudah sebagai mengikut aturan yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka 10 tu, apa 10 yang kita akan bincangkan di dalam kitab penawar bagi hati ini? Yang pertama, sifat yang pertama yang akan kita bincangkan, iaitulah taubah daripada segala dosa. Taubah kita daripada segala dosa. Sama ada dosa tu dosa besar maupun dosa kecil ataupun dosa kecil. Sama ada dosa tu dosa yang zahir ataupun dosa tu dosa yang batin. Maka perlu, wajib kita untuk bertaubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bertaubat kepada Allah. Ini kita akan bincang. Yang mana taubah ni, iaitulah maknanya sifat hati. Adapun kita duk sebut astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullah astaghfirullah. Ini ialah zikir sunat, zikir taubah namanya. Adapun yang dimaksudkan dengan taubah itu sendiri ialah sifat hati, yang mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita akan bincangkan pada pertemuan kita yang akan datang pada tajuk taubah. Itulah kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubah daripada segala dosa. Ini menjadi satu kewajipan kepada kita. Dan yang kedua, kita akan bincangkan di dalam kitab ini, yang mana 10 sifat-sifat yang mahmudah yang kedua, iaitulah takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang takut kepada Allah Ta'ala ini, iaitulah mereka yang mempunyai ilmu. Tentulah begitu. Akan timbul perasaan takut kepada Allah bila seseorang itu mempunyai ilmu. Seandainya seseorang itu tidak mempunyai ilmu, khasnya ilmu tauhid, khasnya ilmu akidah, khasnya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu halal dan juga haram, azab ni azab itu. Ini kalaulah tidak tahu perkara-perkara tersebut, macam mana nak timbul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentulah takut kepada Allah, datangnya sifat takut kepada Allah, nak buat ini kena ke tidak, iaitulah dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan timbul perasaan ataupun sifat takut kepada Allah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama.
Apa ayatnya? Sesungguhnya yang takut kepada Allah ini ialah mereka yang mempunyai ilmu. Innama yaghshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja takut akan Allah itu daripada segala mereka-mereka yang mempunyai pengetahuan. Orang yang ada pengetahuan ni ialah mereka yang takut akan Allah. Orang yang tidak berpengetahuan, macam mana nak timbul takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan bincangkan pada sifat yang kedua. Pada bab yang kedua. Manakala yang ketiga pula, kita akan bincangkan berkaitan dengan sifat zahid. Akan bincangkan pula sifat zahid. Apa itu zahid? Zuhud artinya benci akan dunia. Bila mana seorang itu hatinya maknanya zuhud, maknanya benci akan dunia dan berpaling daripada dunia. Itu zuhud. Zuhud ialah hati seseorang itu benci kepada dunia. Dan juga hatinya berpaling daripada dunia. Ni hati. Adapun dunia dia ambil. Maknanya bukan maksud tolak dunia semata-mata, tidak. Hatinya itu berpaling daripada dunia, tidak bergantung kepada dunia. Maka sekurang-kurang zahid ini, sekurang-kurang zuhud ni, berpaling hati, iaitulah kita berpaling hati kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di atas muka dunia ini. Itulah zahid orang awam. Zuhud orang awam, hati kita benci kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena ada sifat zahid. Ini sifat yang dipuji. Yang keempat yang kita akan bincangkan iaitulah sabar. Tahan hati kita, sifat sabar, sifat tahan hati. Sabar atas ujian Allah. Allah timpakan kepada kita, kita sabar. Sabar daripada mengerjakan maksiat, sabar atas melakukan ketaatan. Ini yang perlu kita hiasi di dalam hati kita. Dapat ujian daripada Allah, kita sabar. Melakukan maksiat, sabar, tahan hati kita, jangan. Begitu juga dalam hal kita melakukan ketaatan kepada Allah, sabar. Buat taat perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Itu sabar. Maka bahagian sebab yang keempat akan menyatakan berkaitan dengan sifat sabar. Yang kelima, kita akan membicarakan berkaitan dengan syukur, terima kasih kita kepada Allah. Maknanya bila hati kita kasih akan Allah, zahirnya kita akan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menggunakan apa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada apa yang dijadikan kerananya. Mata umpamanya, kita guna dia kepada apa hak dijadikan? Pada melihat perkara-perkara yang diperintahkan. Tengok kitab atau perkara-perkara yang harus, misalnya. Itu dinamakan syukur. Tapi kalau kita lihat perkara-perkara yang haram, tak dinamakan kita itu syukur kepada Allah. Itu kita akan bincangkan di dalam kitab bab yang kelima berkaitan dengan syukur ini. Dan yang keenam, kita akan bincangkan berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas maknanya kita bersih hati. Kita buat amal ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, kita akan membincangkan berkaitan dengan sifat tawakul. Bacaan yang betulnya tawakul. Tawakal Melayu. Bacaan yang betulnya tawakul, tapi tak apalah, kita sebut tawakal. Itu Melayu dah lah. Melayu sebut tawakal, sifat tawakal. Ada tawakul. Yang mana tawakul ni ialah diri penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mana maknanya kita melakukan asbab. Hati kita ni yakin akan segala yang berlaku ialah perbuatan Allah. Maka kita yakin, kita tawakal kepada Allah. Tapi setelah mana kita telah melakukan asbab-asbab. Lapar, makanlah. Begitu, itu asbab dia. Itu tawakul kita akan bicarakan. Kemudian yang ke-8 kita akan membicarakan berkaitan kasih akan Allah Ta'ala. Kita akan bicarakan sifat cinta kepada Allah. Dan yang ke-9 kita akan membicarakan berkaitan dengan redha dengan qada Allah. Redha, hati kita terima dengan segala ketentuan ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan yang ke-10 kita akan bicarakan berkaitan dengan sifat ingat kepada mati. Mengingati akan mati. Bila mana seorang itu ingat kepada mati hatinya, maka bila seorang itu hatinya ingat kepada mati, membawa kepada kita itu memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah dan mensedikitkan angan-angan kepada dunia. Itu sifat yang dipuji oleh Allah. 10 sifat tersebut yang perlu kita hiasi. Maka 10 ini kata pengarang, dan selagi akan hamba sebut semuanya 10 tadi dengan tafsil dengan satu-satu di dalam 10 bab kesemuanya yang lagi akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.